Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan penyertaan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们再一次祷告，来请求上帝的带领，来听上帝的话语。 Ini kami ya Tuhan di hadapan-Mu. 主，这是我们在你的面前， Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们渴慕听你的话语。 Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, 求主自己对我们每一个人自己说话， sehingga kami boleh diberikan satu pengertian yang dalam. 好让我们有更深的理解。 Bahkan terlebih daripada itu kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. 我们也渴慕可以把上帝的话语行在我们的生活当中。 Pakai kedua hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. 求你使用你两位仆人来传讲你的真理。 Engkau urapi dan Engkau memberikan kuasa kepada mereka. 求主恩膏，求主赐能力。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-10. 我们来打开路加福音17章7到10节。 Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tema unworthy servants. 我们今天要学习一个主题，就是不配的仆人。 Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10, saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. 路加福音17章7到10节，我要为大家读这段经文。 Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. 路加福音17章7节，上帝的话这样说：你们谁有仆人耕地，或是放羊从田里回来，就对他说：你快来坐下吃饭呢？ 岂不对他说：“你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”仆人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？这样你们做完了一切所吩咐的，只当说：“我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。” Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang tadi kita baca, 弟兄姐妹，我们刚才所读的经文， ini merupakan satu pengajaran yang cukup panjang yang ditulis oleh Lukas di dalam Injilnya kepada banyak orang. 这是路加所记载的教导，很长的教导，对很多人所教导的。 Kita bisa melihat itu di dalam pasal 9 sampai pasal yang ke-19. 我们可以看到，从路加第9章到第19章。 Dan di dalam bagian ini merupakan satu bagian daripada nasihat-nasihat dan juga pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. 这部分是主耶稣的劝勉与教导。 Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu di dalam pengajarannya itu adalah kepada orang banyak. 主耶稣讲这个讲道是对很多人讲的， Bahkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan juga pemimpin-pemimpin agama. 也是对文士、法利赛人和宗教领袖所讲的。 Bahkan pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga kepada murid-muridnya secara pribadi. 主耶稣所教导的也是面对他自己的门徒。 Maka kalau kita melihat di dalam konteks dekatnya, khususnya di dalam pasal 16 dan 17, 如果我们更深一步的了解，如果我们看在第16和17章， ini merupakan satu pengajaran Tuhan Yesus secara khusus kepada murid-muridnya. 这是主门徒，这是主耶稣对他门徒特别的教导。 Di dalam pasal yang ke-16 kita sudah belajar di 2 minggu yang lalu pada waktu kita merayakan HUT yang ke-49. 2个礼拜前，我们已经学习了第16章，就是当我们庆祝我们教会的生日。 Dan masuk di dalam pasal yang ke-17 ini, 进入这17章， jikalau kita membaca mulai daripada ayat yang pertama, 如果我们从第1节开始读，
Maka di situ Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya bagaimana mereka akan menghadapi sebuah pelayanan yang begitu berat. 就是主耶稣教导他的门徒关于他们怎么样要面对侍奉的挑战。 Oleh sebab itu di dalam ayatnya yang kelima, murid-murid mulai meminta dan memohon kepada gurunya yaitu Tuhan Yesus supaya mereka ditambahkan akan iman mereka. 因此第5节，门徒对耶稣说：“求主加增他们的信心。” Nah, ketika murid-murid itu meminta kepada gurunya untuk ditambahkan iman mereka, 当门徒对耶稣说：“求主增加他们的信心”的时候， maka Yesus memulai sebuah perumpamaan antara Tuhan dan hamba ini. 主耶稣就开始讲一个比喻，就是关于主人和仆人。 Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berbicara secara spesifik bagaimana sikap atau attitude daripada seorang murid Tuhan di dalam sebuah pelayanan. 在这个比喻，主耶稣特别的讲具体，就是这个门徒要怎么样面对这个侍奉。 Karena tantangan seorang pelayan itu sangat tidak mudah. 因为侍奉的挑战是不容易的。 Karena ketika mereka melayani, maka mereka harus belajar bisa menerima banyak orang. 因为当门徒开始侍奉的时候，他们要学习彼此接纳， Mereka harus mempunyai kelapangan hati yang luas. 他们要有宽容的心， Mereka belajar untuk mengampuni sesamanya. 他们学习去饶恕别人， Dan mereka pun juga harus memperhatikan bagaimana mereka mengajar supaya tidak menyesatkan banyak orang. 他们也是要注意他们的教导，好让他们不把人搞 Sehingga 错了， mereka tidak menjadi batu sandungan. 也是他们不能成为别人的绊脚石。 Inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan antara Tuhan dan hamba ini. 所以主耶稣都讲一个比喻，就是主人与仆人的比喻。 Karena Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya ketika mereka melayani orang banyak maka terjadi satu ketimpangan. 所以主耶稣特别教导他的门徒，当他们侍奉的时候就不要跌倒。 Ketika mereka mempunyai iman yang kuat, mereka lupakan status dan tugas mereka. 不要他们有了强大的信心，他们忘记了他们自己的身份与任务。 Dan banyak contoh yang terlihat di sekitar mereka pada saat itu. 在他们四周围，当时可以看到很多的例子。 Dan contoh itu terlihat pada para pemimpin-pemimpin agama mereka. 这个例子可以在宗教领袖可以看得出来， Kehidupan mereka sangat munafik dan arogan. 他们的生活非常虚伪，非常骄傲。 Pemimpin-pemimpin agama itu merasa diri mereka adalah yang paling benar. 这些宗教领袖自以为意。 Mereka memang mempunyai kepandaian dan kehebatan serta keterampilan. 是的，他们有聪明，他们厉害， Tetapi mereka sangat sulit sekali untuk menerima kesalahan-kesalahan 但 orang. 是他们根本不能接纳别人的错误。 Inilah yang menyebabkan akhirnya pemimpin-pemimpin agama itu timbul satu yang namanya kesombongan rohani. 所以这些使得这些宗教领袖他们有属灵的骄傲， Mereka sulit sekali untuk mengampuni orang. 他们很难饶恕别人， Dan mereka pada akhirnya menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat bagi 所以 banyak 最 orang. 终他们就成为别人的绊脚石，不是成为别人的祝福。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak mau hal ini terjadi pada murid-muridnya. 因此，主耶稣不要这些事发生在他的门徒身上。 Maka di dalam perumpamaan antara Tuhan dan hamba ini memperlihatkan kepada kita satu relasi yang sangat tajam sekali. 所以，在这个主人与仆人的比喻，可以给我们看见一个很长的关系。 Penulis Injil menggunakan kata hamba di sini dengan satu bahasa aslinya itu doulos. 作者写这个仆人，他的原文是 doulos。 Doulos ini lebih tepat diterjemahkan adalah seorang budak. 所以，这个 doulos 更正确的翻译就是奴隶。 Nah, dengan pengertian budak, 用这个奴隶的理解， maka pemahaman kita adalah bahwa budak itu adalah orang yang dibeli oleh tuannya. 所以我们理解这个奴隶是被他主人买过来的。 Dia, jikalau seorang budak telah dibeli oleh tuannya, maka dia menjadi milik majikannya seutuhnya. 如果这个奴隶被主人买过来了，他是永远属于主人的。 Dan budak tersebut tidak mempunyai hak apapun atas hidupnya. 所以，这个奴隶对他的生活根本没有一点的权利。 Budak itu hanya tunduk di bawah otoritas sang tuannya. 这个奴隶只能降服他的主人。 Dan ketika seorang budak itu telah dibeli, 当一个奴隶被他的主人买过来，
maka dia sangat diharapkan untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh sang tuannya. 所以他就要顺从他主人的任何一个命令。 Dia harus mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. 他要去完成他的主人所吩咐的一切事情。 Dan ketika sang budak itu telah mengerjakan segala tugas yang dipercayakan kepada dia, 当这个奴隶已经完成所托付的一切事情， maka sang tuan berhak untuk tidak mengatakan terima kasih kepadanya. 这个主人有权利不对这个奴隶说谢谢， Karena di dalam konteks masa itu, 因为在当时的情况， seorang tuan tidak mengucapkan terima kasih kepada budaknya itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. 如果一个主人没有对他的奴隶说谢谢，这是很普遍的事情。 Dan jikalau tuan itu mengucapkan terima kasih kepada budaknya, 如果这个主人对他的奴隶说一声感谢， maka itu adalah hal yang sangat tidak biasa. 这是一个非常不寻常的事情。 Maka seorang hamba atau budak ini, 所以一个奴隶， dia adalah orang yang harus tunduk kepada tuannya. 他必定降服他的主人。 Maka di dalam ayat yang ke-10, 所以在第10节， di situ di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan sebagai hamba yang tidak berguna. 在主耶稣所讲的比喻，这些都是无用的仆人。 Nah, kata hamba yang tidak berguna ini hanya di dalam sepanjang perjanjian baru hanya ada 2 tempat yang dipakai. 这无用的仆人在整个新约只出现2次， Yaitu ada di dalam Matius 25 ayat 30 dan Lukas 17 ayat yang ke-10. 就是在马太福音25章30节和路加福音17章10节出现。 Nah, di dalam pasal yang ke-25 ayat yang ke-30 ini menceritakan tentang perumpamaan antara tuan dan hamba, di mana tuan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya. 在马太福音25章30节，在那边是讲到主人就给他的仆人 Ada yang diberi 1000 两， 5, ada yang diberi 5, 2, dan 1. 有的是给了5000两，有的2000两，有的是1000两银子。 Hamba yang kelima dan hamba yang diberikan 5 dan 2 itu mengerjakan tugasnya dengan baik. 这个主人给他们5000两的银子的仆人和2000银子的仆人，他们就完成的任务非常的好。 Sedangkan hamba yang diberikan 1 itu melalaikan tugasnya. 但是这个仆人收到1000两的银子，他忽略了他的工作。 Maka di dalam bagian ini dikatakan bahwa dia ini adalah hamba yang tidak berguna. 所以在这个部分说你是无用的仆人。 Ini hamba yang selalu komplain. 这个仆人常常投诉抱怨。 Hamba yang tidak puas atas pemberian tuannya. 这个仆人对他主人所赏赐的，他感到不满意。 Hamba yang selalu hitung-hitungan kepada rekan sekerjanya. 这个仆人常常对他的同事计较。 Maka ketika sang tuan itu pulang dan meminta hasil daripada hamba yang diberi 1 ini, 所以当主人回来，就找这个收1000两的银子的仆人，有什么效果呢？ dia tidak bisa menunjukkan kepada tuannya. 所以他根本就不能有什么结果给他的主人看。 Maka sang tuan itu mengatakan ini adalah hamba yang tidak berguna. 所以这个主人说你是无用的仆人， Hamba yang layak untuk dilemparkan ke tempat yang paling gelap. 所以你就应该被扔到最黑暗的地方。 Tetapi di dalam bagian Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 ini, 但是在路加福音17章10节在那里说， kata tidak berguna di sini menunjukkan sesuatu yang sangat jelas sekali. 这无用的仆人是讲到一个很清楚的， Kita diberikan satu gambaran yang sedikit berbeda, 这边给了我们有一点不同的层面。 bahwa seorang hamba di sini bukan berarti dia adalah hamba yang tidak berguna. 所以这里无用的仆人，他的意思不是他没有用， Bukan seorang hamba yang tidak bisa bekerja. 不是他不能工作， Tetapi ini adalah hamba yang mampu mengelola harta tuannya. 他是一个能管理他主人的财物。 Hamba yang mampu mengurus tuannya dengan baik. 这个仆人可以帮助他的主人， Maka penekanan di sini mengenai hamba yang tidak berguna 所以在这里所强调的无用的仆人， menjelaskan kepada kita mengenai hamba yang sesungguhnya sekalipun dia mempunyai prestasi yang hebat, 在这里所告诉我们就是，虽然这个仆人他有很大的成就， tetap hamba ini tidak pantas mendapatkan pujian dari Tuhan. 这个仆人仍然不能得到他主人的称赞。
tetap dia adalah seorang hamba yang tidak layak untuk mendapatkan upah apapun dari tuannya. 他仍然是一个仆人，不配得到他主人的赏赐。 Sekalipun dia berhasil, dia mampu, 虽然他成就，虽然他有能力， dia tetap tidak layak di hadapan tuannya. 他在主人的面前真的不配。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 因此，弟兄姐妹， ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, 当主耶稣讲到这个比喻的时候， murid-murid perlu belajar memiliki hati seorang hamba. 所以门徒要学习有仆人之心的人。 Nah, bagaimana seorang hamba itu bersikap di dalam sebuah pelayanan? 那这个仆人在侍奉当中，他应该拥有怎么样的态度？ Yaitu yang pertama, seorang hamba ketika dia melayani Tuhan, dia mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Sang Tuan. 就是第一个，为主献上整个生活的仆人。 Maka ketika dia mempersembahkan hidupnya, berarti dia tunduk seutuhnya terhadap otoritas Sang Tuan itu. 当把他整个的生命、生活降服以上的主人，就是他对他主人的主权，他降服了。 Maka di sini seorang hamba dia tahu akan dirinya, kapasitas dirinya. 所以这个仆人他认识他自己是谁， Dia tahu bahwa dirinya itu adalah tidak layak. 他知道他自己是不配的。 Sekalipun dia telah dibeli oleh tuannya, 虽然他主人已经买他来了， dia tetap merasa dirinya itu tidak layak di hadapan 他 Tuhan. 仍然觉得他是不配的人。 Demikian juga dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan. 也同样，我们身为上帝的子民、上帝的 Kita 孩子， semua adalah hamba-hamba Tuhan. 我们都是上帝的仆人。 Kita harus jujur di hadapan Tuhan kita 我们在我们的主要诚实， bahwa kita ini adalah hamba yang tidak layak. 我们就是不配的仆人。 Namun ketika kita sadar siapa diri kita, 但是当我们觉到我们自己是谁的时候， kita sebagai orang yang berdosa, 我们都是罪人， kita telah dibeli dengan lunas oleh Sang Tuan kita. 就是我们的主人已经把我们赎回来了。 Maka kita seharusnya mempersembahkan seluruh hidup kita itu bagi Tuhan kita. 所以我们应当把我们全身献给我们的主。 Maka ketika sang hamba itu mempersembahkan seluruh hidupnya bagi sang Tuan itu, 所以当一个仆人把他整个生命献给主人的时候， maka tidak ada satu inci di dalam kehidupannya itu yang dia tutup-tutupi. 所以在他整个生活没有一丁点他是隐藏的， Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. 全部都是在他的主人是敞开的。 Baik itu di dalam pekerjaannya, 无论在他的工作， di dalam rumah tangganya, 在他的家庭上， dia sebagai orang tua, 他身为父母， sebagai ayah atau ibu, 身为爸爸或者妈妈， dia sebagai anak-anak, 或者他身为孩子， atau bahkan di dalam pelayanan kita, 或者在他的侍奉， bahkan mungkin juga di dalam seluruh keuangan kita. 也是在包括他的财富， Semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan. 这些在上帝的面前都是敞开的。 Inilah hati seorang hamba yang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Sang Tuan. 这是一个仆人把一切献给上帝。 Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara 弟 sekalian? 兄姐妹，我们的生活如何呢？ Apakah hari ini kita tunduk atau menundukkan diri kita seutuhnya kepada Sang Tuan kita, yaitu Yesus Kristus? 是否我们今天对我们的主耶稣，我们就顺服了我们的一切？ Mungkin tanpa sadar kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, 可能我们不觉得我们信上帝的人， kita giat melayani Tuhan, 我们很殷勤的侍奉， tetapi kita merasa bahwa Tuhan itu nunjau di situ. 我们都觉得上帝对我们何等的遥远， Atau bahkan kita merasa bahwa Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. 或者我们觉得主啊，你是我的救主， Engkau yang telah menyelamatkan dosa-dosaku, menebus dosa-dosaku. 你已经救赎了我的罪恶。 Tetapi Tuhan, cukup Engkau di sana saja. 但是主啊，你在那边已经够了， Tetapi Tuhan jangan ganggu hidupku. 求你不要打扰我的生活， Tuhan jangan ganggu keuanganku. 你不要打扰我的钱。 Tuhan jangan ganggu keluargaku. 主啊，请你不要打扰我的家庭。 Tuhan jangan ganggu pekerjaanku dan 主啊，求你 sebagainya. 不要打扰我的工作。 Kadang-kadang yang menjadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kita sembah.
有时候成为我们的主，不是我们所敬拜的主耶稣， Mungkin apa yang tadi saya sebutkan tadi. 可能就是刚才我说的， Pekerjaan kita, uang kita, keluarga kita, bahkan mungkin gadget kita. 可能是我们的工作、我们的钱、我们的家庭、我们的手机成为我们的主。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹，主所爱的， betapa kita sering kali kita tidak mau menyerahkan dan menaklukkan diri kita. 有多少时候、多少次，我们不想把我们自己降服于上帝， Untuk setiap aspek-aspek kehidupan kita yang sesungguhnya perlu ditaklukkan, ditundukkan di atas kedaulatan Kristus. 其实我们知道，我们的生活每个层面都需要降服在基督的主权下。 Maka tujuan di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ini, 所以主耶稣讲这个比喻的目的，就是 Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya itu belajar menikmati akan kedaulatan Tuhan. 就是主耶稣要门徒学习享受上帝的主权。 Ketika mereka melayani dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, 当他们侍奉被主大大使用的时候， mereka melayani tanpa sungut-sungut, 他们以不抱怨的去侍奉， dan mereka belajar untuk melayani tanpa merasa ini adalah satu beban yang berat. 他们侍奉不要觉得这个是非常超重的负担。 Nah, seorang yang bernama Edmund Hillary, 有一位叫埃德蒙·希拉里， dia adalah seorang yang pertama kali mencapai puncak Gunung Everest. 他是第一个登上珠穆朗玛峰的山顶。 Dan pencapaian dia ini menghebohkan seluruh dunia. 他的这个成就已经轰动了全世界。 Gunung Everest tingginya kira-kira 8.800 sekian. 珠穆朗玛峰的高度大概8800多米， Dan untuk mencapai puncak Gunung Everest itu sangat tidak mudah. 要达到最高峰真的是非常难的事情。 Maka ketika dia ingin mencapai puncak Gunung Everest itu, 当他想征服 dia 珠穆朗 ditemani 峰上的时候， oleh seorang pemandu jalan yang bernama Tenzing Norgay. 就有一个人叫丹正来陪伴他，来带领他。 Tenzing Norgay inilah yang menuntun Edmund Hillary ini mencapai puncak Gunung Everest. 这位丹正是带领并陪伴 Nah, Edmund 登上高山。 ketika Edmund Hillary ini telah mencapai puncak Gunung Everest dan dia menjadi terkenal, 当这个爱德蒙登上了这个高峰，他就变成一个出名的人的时候， bahkan dia diberikan gelar oleh Ratu Elizabeth, 甚至英国女王伊丽莎白就给他一个 yaitu gelar Sir. Jadi panggilannya adalah Sir Edmund Hillary. 就给他一个地位，就是爵士，就是 Edmund Hillary 爵士。 Maka Edmund paling banyak dicari oleh wartawan-wartawan untuk diwawancarai. 所以很多记者就来抢着来采访他。 Namun ada satu wartawan yang mendekati Tenzing Norgay. 但是有一个记者，他就来采访丹正。 Nah, ketika wartawan itu menanyakan kepada Tenzing Norgay bagaimana perasaan dia ketika dia mencapai puncak Gunung Everest itu. 所以这个记者就问丹正：当你可以登上最高峰的时候，你的感觉如何？ Tenzing Norgay mengatakan bahwa dia sangat senang sekali bisa mencapai puncak Gunung Everest. 他就说：我非常高兴可以登上最高的山。 Tetapi wartawan itu makin penasaran. Tenzing Norgay, bukankah Anda itu berada di paling depan dan Bapak Sir Edmund Hillary itu ada di belakang Bapak, bukan? 所以这个记者对他说：你不是向导吗？所以你应该是走在前面。这个希拉里是走在你的后面吗？ Iya betul, saya ada di paling depan. 所以这个丹正说：是的，我是走在前面。 Lalu wartawan itu mengatakan, kenapa Bapak tidak melangkah lebih dulu sehingga Bapak menjadi orang yang paling pertama mencapai puncak Gunung Everest? 所以这个记者就问他：为什么你不要马上走上一步？所以你就是第一个人可以登上世界最高的山呢？ Nah, Tenzing Norgay ini dia mengatakan begini. 那丹心他是这样说： Menjadi pendaki pertama bukan impian saya. 成为第一个的登山者不是我的梦想。
Impian saya adalah mengantarkan Edmund Hillary itu menjadi yang pertama. 我的梦想是陪伴并带领、帮助希勒利成为第一个登上最高的山。 Di dalam kisah ini kita belajar mengenai kehidupan Tenzing Norgay. 在这个故事，我们可以学习天心的生活。 Dia tahu siapa dirinya. 他知道他自己是谁， Dia hanya pemandu jalan. 他只不过是一个向导的人。 Dia hanya menghantarkan Edmund Hillary itu untuk mencapai puncak Gunung Everest itu. 他只不过是一个道路的人、带路的人，他要带领 Edmund 到山顶， Bukan dirinya. 所以不是他自己。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 祝所有的弟兄姐妹， Kita adalah hamba yang tidak berguna. 我们都是无用的仆人。 Biarlah kita tetap puas menjadi hamba yang mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Sang Tuhan kita. 当我们把我们的全身献给上帝，让我们就感到满意吧。 Karena kita adalah hamba yang tidak berguna, yang tidak pantas mendapatkan upah ataupun pujian. 因为我们都是无用的仆人，我们根本不配得到什么赏赐。 Yang kita lakukan adalah memuliakan Tuhan kita, yaitu Yesus 我们 Kristus. 所做的都是要荣耀我们的主。 Bagian yang kedua yang dapat kita pelajari melalui perumpamaan ini, 我们在这个比喻可以学到的第二点就是， yaitu menjadi hamba yang mempertahankan relasinya dengan Sang Tuhan. 就是与主保持关系的仆人。 Ketika seorang hamba tahu akan dirinya, kenal akan dirinya, 当一个人认清自己是谁的时候， bahwa dia adalah orang yang tidak layak di hadapan tuannya, 在他主人面前，他是一个无用的人。 maka setelah dia diadopsi, 所以当他被买回来， dia yang telah diselamatkan, 他被拯救， maka disinilah perlu membangun sebuah yang namanya relasi. 所以在这里必须建造关系。 Karena sang hamba ini ketika dia belajar untuk membangun, mempertahankan relasinya dengan sang tuannya, 所以当一个仆人学习与他的主人建立关系的时候， dia tahu bahwa dirinya itu bisa diganti oleh siapapun yang tuannya mau. 他也知道他随时可以被他的主人替换， Dia boleh dibuang, 他可以被丢弃， dia boleh digantikan. 他可以用别人来替代。 Tetapi ketika dia diberikan kesempatan untuk melayani tuannya, 当这个仆人给他机会来伺候他主人的时候， itu semua semata-mata anugerah Tuhan. 所以他要知道这一切都是上帝的恩典。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 因此，主所有的弟兄姐妹， Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak melihat rupa. 我们的上帝不是看 Tuhan yang tidak melihat harta kita berapa banyak. 上帝没有看我们的财产有多少， Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mencari hati seorang hamba. 我们的上帝总是寻求一个有仆人之心的人。 Tetapi yang paling ditakutkan adalah 但是最可怕的是， jangan-jangan itu pun tidak ada di dalam diri kita. 恐怕在我们的身上都没有一个仆人的心， Karena setiap orang percaya belum tentu memiliki hati seorang hamba. 每一个信主的人不一定他拥有一个仆人的心。 Sekalipun mungkin kelihatannya dia begitu aktif di dalam gereja, aktif di dalam pelayanan gereja, 即便他在教会看得他非常的热心的服侍神， tetapi itu tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan imannya. 但是这个不一定他的灵性也是很好。 Pujian dapat mendorong kita untuk melayani dengan baik. 称赞可以帮助我们更好的服侍， Tetapi untuk mendapatkan pujian itu, kita mengharapkan pujian itu adalah awal daripada sebuah kehancuran. 如果我们等待别人的称赞，这是我们毁坏的开始。 Oleh sebab itu ada dua tipe daripada hamba Tuhan. 所以有两种上帝的仆人， Yang pertama adalah mereka yang telah bekerja bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. 第一种是真的为上帝努力，为上帝服侍，为上帝工作， Yang tidak mengharapkan pujian ataupun upah. 不求赏赐，不求称赞。 Atau macam hamba yang kedua yaitu yang merasa telah bekerja bagi Tuhan. 或者第二种仆人，他感觉他已经服侍了上帝。 Seorang hamba Tuhan yang besar yang kita kenal yaitu Billy Graham. 我们所认识的一位非常伟大的神仆就是
葛佩里牧师 Dalam bukunya yang dia tulis yang berjudul Just as I Am, 在他所写的一本书就是像我这样。 di situ diceritakan bagaimana seorang temannya yang bertanya kepada Billy Graham. 在那边说到有他的一个朋友就问葛佩里这样问， Dia mengatakan kepada Billy Graham bahwa dia adalah hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. 他这个朋友对葛佩里说：“你是一个非常伟大的神仆， Hamba Tuhan yang setia, 非常忠心的神仆， hamba Tuhan yang membawa puluhan ribu orang datang kepada Kristus. 一个神仆可以带领许许多的人来归向基督。 Tetapi Billy Graham diberikan satu sakit, yaitu Parkinson. 但是葛佩里他患上一种病，就是帕金森。 Lalu sahabatnya ini bertanya kepada Billy Graham, pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus memberikan engkau sakit Parkinson? 所以他这个朋友就问葛佩里：“你有没有问过上帝，为什么你可以患上这种病？” Billy Graham lalu menjawab pertanyaan temannya ini. 葛佩里就这样回答他朋友的提问： Apa yang kamu tanyakan itu nggak pernah kepikiran di dalam otak saya. 你所问的问题，我根本都没有想过。 Namun ketika nanti saya ada di surga nanti, 但是将来有一天我到天上的时候， pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Tuhan adalah, 第一个问题我要问上帝的就是： Why me, oh Lord? 上帝啊，为什么是我？ Tuhan, mengapa harus aku? 主啊，为什么一定要是我呢？ Aku ini adalah hamba yang tidak layak. 我就是不配的仆人， Aku adalah hamba yang tidak bisa apa-apa. 我什么都不能做。 Tetapi Billy Graham punya keyakinan Tuhan pasti punya jawabannya. 但是柯佩里他相信上帝一定有他的答案。 Dari kisah kehidupan hamba Tuhan ini Billy Graham, 从支佩里的生活当中， dia adalah seorang yang terus menikmati relasinya dengan sang tuannya itu. 他就一直享受与他主人的关系。 Dia tidak peduli dengan segala ketinaran yang ada di dalam dirinya. 他根本都不在看这些对人来说是很重要的事情。 Semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. 他看这一切都是上帝的恩典。 Yang dia pertahankan adalah bagaimana dia terus berelasi dengan Tuhannya. 葛佩里所保持的就是他怎么样与他的主有良好的关系。 Karena dia tahu kalau seorang hamba yang melayani karena pujian, kelak dia akan mundur karena kritikan. 因为他知道，如果一个仆人因着称赞来侍奉，有一天因着批评他会退缩。 Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 因此，主所有的弟兄姐妹， jangan cepat puas ketika kita melayani Tuhan. 我们服侍上帝的时候，不要很快感到满足。 Jangan cepat puas ketika kita menerima banyak pujian dari orang lain. 当我们得到很多的称赞的时候，不要感到满足。 Jangan cepat puas karena keberhasilan-keberhasilan yang kita peroleh. 不要以我们的成就，我们感到满足。 Jangan cepat puas karena kita disanjung-sanjung oleh banyak orang. 不要很快的感到满足，当别人就高举我们。 Jangan cepat puas karena fasilitas-fasilitas yang begitu bisa kita nikmati. 不要很快感到满足，当我们可以享受到一切的便利。 Tetapi sadarilah bahwa semuanya itu bisa lenyap dan bisa hilang kapan saja dan diambil oleh Sang Tuhan kita. 但是要觉悟到这一切随时都可以溜走，可以被上帝拿走。 Puaslah sebagai hamba yang tidak berguna, 我们就要满足以没有用的仆 yang 人， terus membangun, menjalin relasinya dengan Sang Tuhan itu, 就是说，我们专注与我们的主人建立关系， dan menikmati relasi anugerah di dalam kehidupan seumur hidup kita. 在我们的一生中就享受上帝的恩典。 Inilah hati seorang hamba 这就是仆人 yang 的心， menyenangkan hati Tuhan. 讨主喜悦的心。 Dan bagian yang ketiga, 第三个部分， kita boleh belajar hamba yang mendapatkan keadilan dan kasih dari Sang Tuhan. 我们可以学习到一个仆人从他的主人领受了公义和慈爱。 Ketika hamba itu dia tahu, kenal akan dirinya, 当一个仆人认清自己是谁， dia sadar akan dirinya siapa, 他知道，他觉悟到他是什么人， maka dia belajar untuk mawas diri. 他就学习看好自己， Dia berjaga-jaga setiap
tugas yang dipercayakan oleh tuannya itu kepada dirinya. 对他所领受的每一个任务，他就警醒。 Dan ketika dia melakukan semua tugas itu, 当他完成他所托付的任务的时候， dia berusaha do the best. 他就把最好的做上。 Sekalipun tuannya itu tidak memuji dia atau mengucapkan terima kasih 虽 kepada dia. 然主人没有对他说一句谢谢或称赞他， Tetapi sang hamba ini adalah sang hamba yang tahu 但是这个仆人他就知道， bahwa tuannya itu bukan Tuhan yang kejam. 知道他的主人不是一个残忍的， Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih. 我们的主是充满公义和慈爱的主。 Dan kalau kita membaca di dalam bagian yang lain di dalam perjanjian baru, 如果我们在新约其他部分，我们可以看见， misalnya di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-37, 就是在路加福音第12章37节， di sana dikatakan berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka untuk duduk makan, dan ia akan datang untuk melayani mereka. 主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。 Ini adalah satu bagian yang penting dan menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita. 这是一个非常重要并安慰我们的部分。 Dan ini juga terlihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ketika hamba-hambanya itu telah mengerjakan segala sesuatunya. 这也是看到在主耶稣的比喻，当这些仆人已经完成了所有的任务， Ada satu bagian yang kecil, yaitu setelah tuannya makan dan minum, maka hambanya itu baru boleh makan dan minum. 就是等他的主人伺候好了，他的仆人才可以伺候。 Ini menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita, 所以这个就成为我们每个人的安慰。 bahwa Tuhan kita, Sang Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, namun Dia juga penuh kasih. 所以我们的主是充满公义和慈爱的主。 Dan kita juga bisa melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26, 我们在约翰福音12章26节也是可以看到， di situ firman Tuhan mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 主的话这样说：若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。 Kita adalah hamba-hamba Tuhan, 我们都是上帝的仆人， dan Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. 上帝从来没有欠过我们什么东西。 Makanya seorang teolog yang bernama N.T. Wright, dia mengatakan 有一位神学家 N.T. Wright 他这样说： bahwa kita itu tidak pernah membuat Tuhan itu berhutang kepada pelayanan kita. 就是我们不能侍奉主，好让主欠我们。 Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan di dalam dunia ini yang membuat Tuhan itu berhutang kepada kita. 在这世上，我们不能做任何一件事情，好让上帝欠我们。 Bahkan seorang teolog yaitu Simon Kistemaker di dalam bukunya tentang perumpamaan ini, Tuhan dan hamba, 有一位神学家就是西蒙， dia 关 juga 于仆人和主人和仆人的比喻，他写的书这样说： menegaskan bahwa Tuhan itu bukan membeli atau membayar setiap jam dari hamba-hambanya itu yang bekerja dengan kemampuan atau skillnya mereka. 他是说，上帝不是按时间或者他仆人的技能来付他们的费用。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 因此，主所有的弟兄姐妹， dari perumpamaan Tuhan Yesus yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, 从主耶稣讲的比喻给他的门徒， kita belajar hakikat seorang hamba. 我们可以学习一个仆人的本质。 Hakikat seorang hamba bukanlah mengatur tuannya, 一个仆人的本质不是统治他的主人， melainkan dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. 但是他顺服去完成他主人所命令的。 Dia adalah hamba yang tahu akan dirinya siapa. 这个仆人知道他自己是谁， Dia tahu dan sadar akan dirinya, akan statusnya. 他知道他自己的身份，
Dan dia juga adalah seorang hamba yang belajar untuk mawas diri dan berjaga-jaga. 他也是一个仆人，在警醒，也在看好自己。 Ketika kita menjadi seorang hamba, kita hanya belajar untuk memperkenankan hati Tuhan. 所以，当我们学习成为一个仆人，我们的工作就是要讨主的喜悦。 Dan saya mengutip dari pendeta Benny Solihin, dia mengatakan hamba yang memperkenankan hati Tuhan adalah orang yang selalu memikirkan apa yang Allah pikirkan, bukan memikirkan berkat apa yang Allah akan berikan. 苏伦的发牧师他这样讲：一个讨主喜悦的仆人，就是想上帝所想的，不是想要从上帝得到什么祝福。 Dan dari sini kita belajar dari salah satu kehidupan, yaitu yang seorang tokoh reformator yang bernama John Calvin. 从这里我们可以学习，从一位改革家，就是加尔文，我们可以学习一个功课。 John Calvin adalah tokoh reformator yang sangat berpengaruh di dalam kekristenan. 加尔文就是一个非常有影响力的改革家。 Namun di dalam sepanjang hidupnya dia hidup di dalam kesederhanaan. 在他的一生当中，他是很简朴的生活。 Bahkan sampai akhir hidupnya pun dia mau meminta dengan sesuatu hal yang sederhana. 在他的生命在结尾的时候，他也是要求一个很简单的要求。 John Calvin meninggal pada tanggal 27 Mei 1564 dalam usia 54 tahun. 加尔文他在1954年5月27日他离世，是54岁。 Kira-kira 18 tahun sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, 大概18年之前，上帝召他的时候， dia berkata kepada teman-temannya, jikalau Tuhan nanti akan memanggil dia, mohon, tolong, supaya dia tidak diberikan satu upacara yang megah. 他对他的朋友说：“如果有一天上帝召他回天家，他就对他们说，请你们注意，不要为我举行一个很大的埋葬。 Bahkan kalau perlu kuburnya itu di pinggiran kota. 就在郊外的那边埋葬，把我埋就可以了。” Dan akhirnya kuburan John Calvin sampai dengan saat ini kita nggak tahu di mana. 所以到今天，加尔文的坟墓在哪里，我们也不知道。 Ada yang mengira-ngira ini adalah kuburan daripada John Calvin yang akhirnya diberikan batu nisan dengan tulisan JC. 有人认为在这个坟墓是加尔文的，所以人家就用木牌在那边打一个记号 GC。 Apa yang diminta oleh John Calvin itu dia berusaha belajar untuk supaya para penziarah religius pada masa itu untuk tidak mengunjungi kuburannya. 所以 John Calvin 所教导的，他的要求就是，如果有一天很多人要去扫墓的时候， Dia juga tidak mau atau dia berusaha untuk mencegah tuduhan daripada gereja Roma bahwa dia itu menginginkan sebuah penghormatan bagi orang suci. 所以这些扫墓的人就不能找到他的坟墓，也是要避免天主教的教会来控告他，他是要找人的称赞。 John Calvin sampai akhir hidupnya dia tidak meminta itu. Sampai akhir rumah tidak. Sampai akhir hidupnya dia tidak meminta itu. 加尔文在他的人生当中，他就没有求这些， Hidupnya hanya dia fokuskan kepada satu tujuan. 所以他的生活的目的只有一个， Dia hanya mengarahkan pandangannya kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus. 他只有关注一位，就是耶稣基督， Sang Tuhan yang telah mengasihi dan yang menyelamatkan dia. 就是爱他并拯救他的主。 Maka hidupnya adalah untuk meninggikan dan memuliakan Tuhannya itu sampai selama-lamanya. 所以加尔文的生命就是要永远高举以荣耀上帝。 Maka di sini kita dapat belajar dan menyimpulkan apa yang kita renungkan pada 所以我们 pagi 在这 hari 里 ini. 可以学习并结论我们所听的。 Mari kita belajar menjadi seorang hamba yang berani mengatakan bahwa ya Tuhan, aku ini adalah hamba yang tidak berguna. 所以我们要敢讲，我们是无用的仆人， Aku hanya melakukan apa yang Engkau perintahkan. 我们只做上帝所吩咐的。 Maka di sini kita akan belajar bagaimana hidup untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. 所以在这里，我们要学习把我们的整个生命献给我们的主，就是主耶稣基督。 Dan kita juga belajar menjadi seorang hamba yang belajar untuk membangun, mempertahankan relasi kita, menikmati relasi bersama-sama dengan Sang Tuhan kita. 所以我们也是要学习成为一个
一个仆人在建立与上帝的关系，也享受这个关系。 Dan yang ketiga, ketika kita mendapatkan semuanya itu, kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh dengan keadilan. 我们也可以学习，我们也可以领受，我们的上帝是蛮有公义和慈爱的上帝。 Dan marilah kita membangun dan memiliki kualitas kehidupan spiritual kita sebagai seorang murid. 我们要学习并建造一个门徒有良好的灵性， Yang memiliki hati hamba seperti yang ada di dalam perumpamaan ini. 就是有仆人之心的门徒的仆人。 Sehingga kita berani mengatakan kepada Tuhan bahwa kita adalah hamba yang tidak mencari keuntungan. 所以我们敢对主说，我们不是找利益的仆人， Kita hamba yang tidak layak mendapatkan upah dan pujian. 我们就是无用的仆人，我们不配得到赏赐与。 Kita hanyalah hamba yang melakukan apa yang Tuhan kita perintahkan. 我们只不过是仆人，我们只做上帝要我们做的事情。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Ini kami ya Tuhan, 主啊，这是我们， berikan kepada kami hati seorang hamba. 求主给我们一颗仆人的心的人。 Kami hamba yang tidak layak dan tidak berguna. 我们是不配的仆人，无用的仆人。 Kami hanya mau taat dan tunduk apa yang Engkau perintahkan kepada kami. 我们要顺服你，我们要顺服你所命令我们的一切。 Oleh sebab itu, biarlah seluruh kehidupan kami, 因此，让我们整个生命， apapun itu ya Tuhan, 哪怕那是什么东西， kami mau mempersembahkan seutuhnya kepada Engkau. 我们要把它完整的献给上帝。 Dan kami mau belajar untuk menikmati dan membangun sebuah relasi yang intim, yang dalam dengan Engkau ya 我 Tuhan. 们要学习，要建造，我们要享受与主很亲密的关系， Ajar kami menjadi hamba yang setia, 帮助我们成为一个忠心的仆人。 sehingga satu saat nanti 等到有一天， kami boleh mendengar satu perkataan yang menghibur kami, yaitu dari Engkau sendiri ya Tuhan. 有一天我们可以听到从主有一个非常安慰我们的心的话语。 Hai hambaku yang baik dan setia, 你是我良善与忠心的仆人， masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. 来享受你。 Inilah yang kami Tuhan rindukan ya Tuhan. 主啊，这是我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。